Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 11 Oktober 2020. Saya Syahril Sarafuddin. Saya Hania Muhili. Saksikan paparan utama malam ini. PKPD di dua lokasi dan PKPB di satu daerah di Sabah. Jumlah kes baharu COVID-19 kembali melonjak. Taman Khazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih di Lahad Datu, Sabah diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB pula dilaksanakan di daerah Kota Belud. Semua perintah berkuat kuasa 12.01 13 Oktober. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, PKPD melibatkan 5,000 penduduk. Semua penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Oleh kerana mereka tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing, mana tidak boleh membeli makanan dan sebagainya, bekalan keperluan makanan akan diagihkan oleh Kerajaan Negeri Sabah yang akan dikoordinasikan oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Semua laluan keluar masuk kawasan PKPD ditutup. Walau bagaimanapun, bagi kes-kes kecemasan seperti kematian, sakit dan sebagainya, mereka boleh mengemukakan permohonan kepada PDRM untuk keluar daripada kawasan PKPD untuk tujuan perubatan dan kes-kes kematian tadi. Mereka akan menjalani ujian saringan secara besar-besaran manakala bagi PKPB Kota Belud, sektor perkhidmatan penting dibenar beroperasi. Operasi kedai makan pula terhad kepada pembelian secara pandu lalu, penghantaran dan bungkus. Jangkitan COVID-19 kembali melonjak dengan jumlah jangkitan baharu direkodkan hari ini sebanyak 561 kes. Ia merupakan angka kedua tertinggi sejak bermulanya penularan COVID-19. 553 daripada kes baharu merupakan penularan tempatan. Daripada 553 kes penularan di dalam negara, 494 kes adalah warga negara Malaysia dan 59 kes adalah bukan warga negara. Daripada 553 kes penularan di dalam negara, 11 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah, sekaligus menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 353 kes. Sabah mencatatkan jumlah paling tinggi dengan 488 kes. 2 kematian turut direkodkan menjadikan angka korban kumulatif mencecah 157 kes. Dalam pada itu, 5 kluster baharu COVID-19 dikesan di Sabah, Selangor dan Labuan. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, kluster Kasih dikesan di Lahad Datu dan kluster Surat di Sandakan, Sabah dengan kes disahkan sebanyak 59. Di Selangor, kluster dikesan di Sungai Wei dan ia turut melibatkan beberapa kawasan di ibu negara. Setakat ini, 18 kes dikaitkan dengan kluster itu. Kluster Bah Bandel pula dikesan di Labuan dengan jumlah kes sebanyak 3. Baik, berikut data situasi terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Saksikan.
Sebuah lagi hospital bagi merawat pesakit COVID-19 ditambah di negeri Sabah. Jumlah katil di semua hospital merawat pandemik itu juga dipertingkat. Selain itu, 6 lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC ditubuhkan di negeri sama. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memaklumkan pertambahan itu menjadikan jumlah hospital yang merawat COVID-19 di negeri berkenaan meningkat kepada 7. Ia dilengkapi 946 katil. Jumlah PKRC juga meningkat kepada 16 dan boleh menempatkan hampir 4,000 pesakit dalam satu masa. Kesiapsiagaan hospital di pantai timur Sabah turut disepadukan dengan Angkatan Tentera melalui Hospital Medan yang dijangka mula beroperasi minggu depan. Semua sekolah di kawasan zon merah daerah Petaling, Selangor ditutup bermula esok sehingga 25 Oktober. Arahan melibatkan 298 sekolah rendah, menengah dan swasta. Kementerian Pendidikan memaklumkan sekolah yang mempunyai asrama termasuk kolej vokasional juga ditutup. Senarai sekolah terlibat akan dibuat naik di laman web dan platform media sosial Kementerian. Sekolah yang sedang melaksanakan peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia boleh menangguhkannya ke tarikh lain. Pentadbiran sekolah diminta memastikan sesi pembelajaran murid dan pelajar dilaksanakan dari rumah. Di Kedah pula, 4 sekolah telah diarahkan tutup selepas terdapat guru dan murid disahkan positif COVID-19. Penutupan berkuat kuasa 7 hari bermula hari ini. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Kedah Ismail Othman memaklumkan 2 sekolah di daerah Kota Star terlibat ialah SMK Bukit Payung dan SK Bukit Pak Kiau. Manakala 2 lagi sekolah terletak dalam daerah Baling iaitu SMK Baling dan SMK Bongor. Penutupan membolehkan proses saringan dan sanitasi dilakukan. Semua pelajar, guru dan kaki tangan sekolah dikehendaki menjalani kuarantin di rumah. Kuala Lumpur dan Beijing akan mengadakan perbincangan mengenai pembangunan vaksin COVID-19 dihasilkan negara tembok besar itu. Sesi dialog bakal diadakan semasa lawatan rasmi 2 hari Menteri Luar China Wang Yi ke Malaysia yang bermula esok. Kementerian Luar dalam kenyataannya memaklumkan Wang Yi bakal disambut rakan sejawatan di Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Selain status pembangunan vaksin, kerjasama ekonomi pasca wabak turut menjadi intipati perbincangan 2 hala KL Beijing. Untuk tujuan lawatan, delegasi China akan mematuhi prosedur operasi standard pencegahan COVID-19. Wanita yang didakwa memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian ditahan. Teruskan bersama berita perdana untuk paparan penuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada ribut tropika Linfa yang kini sudah membadai bahagian timur Vietnam. Walau bagaimanapun, ianya masih lagi bergerak ke arah barat dengan kelajuan 20 km per jam. Selain itu, turut dicerap juga terdapat lekukan tropika di sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan yang kini juga bergerak ke arah barat dengan kelajuan kira-kira 10 km per jam. Sedikit sebanyak telah memberikan kesan kepada keadaan perairan rantau negara. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kesemua kawasan perairan-perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini, termasuklah kawasan perairan negeri Perlis dan juga Kedah, serta melibatkan kawasan perairan Sabah Barat dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Oktober 2020 dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, kawasan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain itu, ketika ini Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan negeri Perlis dan juga Kedah, itu melibatkan daerah Langkawi, Padang Terap, Kubang Pasu,
Pokok Sena dan juga Kota Star juga dijangka akan berkuat kuasa sehingga 13 Oktober 2020 dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, hujan lebat berterusan dijangka boleh berlaku di sekitar kawasan yang terbabit. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang bekas pesakit COVID-19 berkongsi pengalamannya setelah disahkan positif virus berkenaan. Muhammad Rizwan Jamian, 24 tahun, disahkan dijangkiti COVID-19 selepas menjalani ujian saringan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA setibanya dari India bulan lalu. Khabar tersebut pada mulanya mengejutkan kerana dia tidak ada simptom seperti demam atau sesama. Berikut perkongsian kisah Rizwan kepada wartawan Ravin Sanmugam. Rizwan bersama 98 yang lain pulang ke tanah air selepas tamat pengajian di sebuah universiti di India pada 21 September lalu. Sebaik tiba di KLIA, mereka dibawa ke sebuah hotel untuk menjalani ujian saringan dan kuarantin. Bagaimanapun, sehari selepas itu, dia dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan yang memaklumkan dirinya bersama 8 rakan lain disahkan positif COVID-19. Rizwan kemudian dibawa ke Pusat Kawalan Kusta Negara di Hospital Sungai Buloh dan dikuarantin selama 14 hari. Apa perasaan saya bila diberitahu positif? Sebagai seorang yang mempunyai sedikit ilmu perubatan, saya mengambil berita tersebut secara terbuka tetapi tidak juga memandang ringan. Alhamdulillah, keluarga, rakan-rakan serta pensyarah di India memberikan kata-kata semangat serta mendoakan kesejahteraan kami. Sejujurnya saya amat suka dengan pendekatan yang diambil oleh kerajaan Malaysia dengan menutup pintu antarabangsa buat seketika, menjalankan saringan terhadap individu yang pulang dari luar negara serta yang pulang dari kawasan yang merah, mahupun menjalankan penyihatan terhadap mereka, kontak rapat bagi mereka yang telah diuji positif untuk COVID-19. Nasihat Rizwan kepada seluruh rakyat Malaysia, sekiranya anda didapati positif COVID-19, jangan panik. Pada masa sama, patuhi arahan yang ditetapkan pasukan perubatan. Mengulas usaha kerajaan Malaysia untuk membendung penularan virus berkenaan, Graduan Pengajian Perubatan itu berkata setiap langkah yang diambil benar-benar mengutamakan keselamatan rakyat. Berbanding di India, keadaan lebih bebas di sana berbanding di Malaysia ini. Dan apabila saya keluar daripada kawasan kampus, saya amat terkejut apabila melihat keadaan di luar sana adalah sangat normal, seolah-olah tiada pandemik yang sedang melanda. Dan mungkin masyarakat di sana memandang enteng terhadap penularan COVID-19 ini. Tentang pemakaian pelitup muka misalnya, di sana ada juga dilihat beberapa individu yang tidak memakai dan tidak memakai, ataupun mereka yang memakai tetapi tidak mengikut pemakaian yang betul.
dan juga penjarakan sosial sangatlah tidak diamalkan di sana. Mungkin kerana populasi yang besar. Ridzuan yang berasal dari Batu Pahat, Johor dibenarkan discharge daripada hospital pada 4 Oktober lalu setelah didapati bebas COVID-19. 674 individu ditahan semalam kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. 583 daripadanya di kompaun dan 91 lagi di reman. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, antara kesalahan dikesan ialah tidak memakai pelitup separuh muka, terlibat aktiviti pusat hiburan, gagal mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak menyediakan alat merekod butiran diri. Dalam Op Benteng pula 23 pendatang asing tanpa izin di Berkas turut dirampas sebuah bot dan satu kenderaan darat. Ekoran peningkatan kes COVID-19 dalam negara, kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa kawasan. Pada masa yang sama, ada juga lokasi diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Namun, apa pula PKPD bersasar PKPDB? Sehingga kini masih ada yang keliru dengan perbezaan ketiga-tiga perintah berkenaan. Wartawan Fabian William memperincikan istilah berkaitan. PKPB memberi fokus kepada kawalan pergerakan, membabitkan majlis sosial. Sektor ekonomi dibenarkan beroperasi mengikut keperluan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. MKN perlu berbincang dengan pihak MITI untuk menentukan industri-industri yang dibenarkan. Aktiviti sukan melibatkan perhimpunan besar, sentuhan badan dan risiko jangkitan lain tidak dibenarkan. Bagaimanapun, kegiatan sukan luar tidak melibatkan sentuhan badan dengan kumpulan kecil tanpa penonton serta tidak melebihi 10 orang dibenarkan. Namun dengan syarat penjarakan fizikal dipraktikkan. Acara sosial, komuniti dan budaya melibatkan perhimpunan besar termasuk perhimpunan rasmi tidak dibenarkan. SOP sama juga terpakai untuk aktiviti keagamaan dan semua aktiviti berjemaah atau perhimpunan di rumah ibadat. Kebenaran untuk bekerja hanya bagi perkhidmatan perlu dengan kelulusan pihak polis sahaja. Ketika ini, 36 kawasan perumahan di Mukim Klang terlibat dalam PKPB yang dikuatkuasakan bermula 9 Oktober hingga 23 Oktober ini. PKPB turut dilaksanakan di beberapa daerah di Sabah termasuk Kota Kinabalu, Utatan, Tuaran dan Papar. Terbaharu, Kota Belud akan dikenakan PKPB berkuat kuasa 12:01 tengah malam 13 Oktober ini. Bagi kawasan yang dilaksana PKPD, tiada pergerakan keluar masuk dibenarkan sama sekali. Pelawat dan bukan penduduk tidak dibenarkan masuk. Semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis barangan keperluan dan perkhidmatan. Pengkalan perubatan dibuka di kawasan PKPD. Maknanya langsung tidak ada kompromi dari segi pergerakan tersebut. Iaitu penduduk tidak boleh keluar rumah misalnya. Makanan, oleh kerana tidak keluar rumah, maka makanan akan dihantar ke rumah. Sama ada oleh kajian negeri ataupun mana-mana pihak. Tapi tidak boleh keluar langsung. Perintah dilaksana secara menyeluruh sekiranya penularan kes berselerak. Seperti yang baru diumumkan, PKPD akan dikuatkuasakan di Taman Khazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih Lahad Datu bermula 12:01 tengah malam 13 Oktober ini. Ia akan melibatkan 5,452 penduduk. PKPDB pula dilaksanakan di lokaliti terpilih disebabkan penularan kes yang bertumpu seperti di kawasan kampung dan asrama. Antara lokasi yang dikenakan PKPDB adalah 6 lokaliti di Semporna dan 1 di Kunak. Kerajaan juga melaksanakan PKPDB secara pentadbiran di kawasan penjara Alostar Kedah berkuat kuasa 6 Oktober selama 14 hari. Sepanjang tempoh tersebut,
sebarang pergerakan keluar dan masuk membabitkan kawasan itu termasuk lawatan keluarga tahanan adalah tidak dibenarkan. Pelaksanaan PKPDB adalah bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 dalam kawasan berkenaan serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan. Fabian William, Berita RTM. Seorang lelaki pagi semalam ditahan. Wanita berusia 23 tahun itu turut didapati positif dadah. Menurut Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche, semakan mendapati kereta yang digunakan suspek milik tunangnya. Pemandu yang terlibat itu seorang wanita berusia 23 tahun. Lesen tak ada, road tag dah mati. Setakat ni positif. Positif. Ada. Kalau tuan-tuan tengok video tu memang jelas lah. Tak ada kereta depan tu pun. Dia memang laju. Langgar traffic light lah. Dalam insiden yang tular di media sosial itu, kenderaan dipandu suspek disyaki hilang kawalan dan melanggar tembok batu pembahagi jalan sebelum merempuh dua kenderaan di lampu isyarat. Akibatnya, pemandu salah sebuah kereta meninggal dunia di lokasi kejadian. Dua pemancing berdepan detik cemas apabila bot dinaiki di pukul 4 dan terkandas di Pulau Telur, Yan Kedah lewat petang semalam. Mereka bagaimanapun bernasib baik kerana berjaya diselamatkan pagi tadi. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mahmad Faizal Ahmad, mangsa pergi memancing pagi semalam. Keadaan laut bergelora pada sebelah petang menyebabkan mereka terkandas. Mereka berjaya diselamatkan 9.50 minit pagi dan ditemui tanpa sebarang kecederaan. Baik, siaran berita perdana di TV1 berakhir di sini. Bagi memberi laluan kepada secara langsung perlawanan bola sepak Liga Super Perak menentang Kedah selepas ini. Teruskan setia menonton berita perdana menerusi saluran berita RTM yang boleh diikuti melalui platform My Freeview saluran 123. Anda masih bersama berita perdana. Kempen penyelesaian cepat yang dikenali sebagai #One Improvement One Week atau satu penambahbaikan satu minggu menjadi antara faktor utama lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dinobat antara 10 lapangan terbang terbaik dunia bagi separuh pertama tahun ini 2020. Kempen yang dilancarkan Malaysia Airports itu mula dilaksanakan sejak Februari 2018. Peningkatan kedudukan daripada tempat ke-17 kepada 9 yang dicatat baru-baru ini turut disumbang komitmen dan usaha berterusan pasukan di KUL bagi meningkatkan tahap perkhidmatan, keselamatan dan pengalaman lapangan terbang lebih baik. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports, Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh, 30 penambahbaikan telah dilaksana di KLIA dan KLIA 2 sepanjang tahun ini. Salah satu keutamaan strategik ialah memfokuskan kepada inisiatif keselamatan yang merupakan sebahagian daripada usaha kami untuk menanamkan kembali keyakinan penumpang-penumpang kita dalam perjalanan udara. Ini menyumbangkan kepada peningkatan kepuasan penumpang dan telah menyumbangkan kepada peningkatan skor overall kita yang meningkat kepada 4.96 daripada maksimum skor 5. Mengulas usaha Malaysia Airports dalam mendepani situasi COVID-19, pihaknya telah mewujudkan bahagian kecemerlangan operasi yang berpusatkan pelanggan bagi tujuan inovasi dan penambahbaikan. Berdasarkan tinjauan terkini Airport Service Quality ASQ, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur disenarai 10 terbaik di dunia.
Kerajaan komited menyalurkan bantuan bersesuaian bagi memastikan usahawan mampu bertahan dalam menghadapi cabaran impak COVID-19. Justru agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAK) sedia memberi bimbingan kepada golongan usahawan. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerusi satu kenyataan menjelaskan Institut Keusahawanan Negara INSCAN menawarkan konsultasi percuma seperti e-biz klinik. Menerusinya, peniaga boleh berkongsi isu dan masalah secara bersemuka dengan kaunselor terpilih. Agensi lain seperti Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SME Corp dan Institusi Kemahiran MARA turut menawarkan latihan dan perkhidmatan untuk membantu mereka mendapatkan bimbingan keusahawanan. Lembaga Tabung Haji TH proaktif memperkenalkan aplikasi THI Jari bagi memudahkan urusan 8.9 juta pendepozitnya melakukan pelbagai transaksi hanya di hujung jari. Menurut Pengarah Eksekutif Operasi TH Mustaqim Muhammad, THI Jari adalah saluran tambahan kepada perkhidmatan kaunter dan dalam talian yang sedia ada di lebih 10,000 titik sentuh di seluruh negara. Dengan aplikasi yang boleh dimuat turun secara percuma itu, bukan sekadar boleh menyemak baki akaun dan rekod transaksi, malah melakukan pindahan simpanan, mengemas kini profil serta muat turun dan mencetak penyata akaun. Ia juga memudahkan pendepozit menyemak status pendaftaran haji, memuat turun slip pendaftaran haji, status tawaran haji, jadual penerbangan pergi dan balik serta semakan lokasi dan tarikh khusus berserta nota kursus asas haji. TH sebelum ini telah melancarkan portal web THI Jari pada Februari lepas. Sebelum menggunakan aplikasi itu, pendepozit perlu mendaftar sebagai pengguna di laman web www.thijari.com.my. Segmen Sukan terus menemani anda. Kita mulakan dengan perkembangan Liga Super 2020. Pasukan Selangor mengakhiri perlawanan musim ini dengan 3 mata penuh selepas membenam Felda United 6-1 di halaman sendiri. Lebih bermakna perlawanan ke-11 itu menyaksikan Ifedayo Olusegun muncul sebagai penyerang terbanyak setakat ini mengatasi pemain Perak Syaril Fikri. Gol pembukaan dijaringkan Brandon Gunn pada minit ke-12 menerusi jaringan padang buat Selangor sebelum Felda United menyamakan kedudukan 20 minit kemudian oleh Muhammad Daniel Amir Nur Hisham. 1 minit sebelum tamat separuh masa pertama, Gergasi Merah berjaya menambah gol kedua menerusi Ifedayo Olusegun. Bersambung pada babak kedua permainan, pasukan Selangor semakin agresif menguasai perlawanan. Pada minit ke-61, Ifedayo sekali lagi menjadikan gol menerusi sepakan penalti menjadikan pasukan tuan rumah mendahului perlawanan 3-1. 8 minit kemudian, giliran Sandro da Silva menyumbangkan gol keempat menerusi sepakan percuma diikuti gol kelima pada minit ke-77. 3 minit sebelum perlawanan tamat, Ifedayo melengkapkan hat-trick sekaligus membantu Selangor menang bergaya 6-1. Sementara itu, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen musim ini dengan rekod tanpa kalah selepas mencatat kemenangan pada aksi terakhir menewaskan Melaka 5-0 di Stadium Hang Jebat, Paya Rumput. Kemenangan besar ini membuktikan JDT mampu cemerlang meskipun tanpa kehadiran tonggak utama Safawi Rashid yang berhijrah ke Portugal. Harimau Selatan yang sudah bergelar juara Liga Super buat kali ke-7 berturut-turut perlu menanti sehingga minit ke-70 untuk meruntuhkan benteng skuad Hang Jebat menerusi sepakan penalti. Sebahagian berkenaan disempurnakan oleh Leandro Velasquez sekaligus menyemarakkan semangat pasukan pelawat. Selepas itu, dalam tempoh 20 minit, JDT berpesta gol menambah 4 lagi jaringan menerusi Syafiq Ahmad pada minit ke-75 diikuti tandukan Aidil Zafwan Abdul Razak, Fernando Rodriguez dan Gonzalo Cabrera. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA menolak peletakan jawatan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor sebagai Presiden. Keputusan itu dicapai pada mesyuarat khas Jawatankuasa Eksekutif KFA yang diadakan di sebuah hotel di Alor Setar Kedah pagi tadi. Timbalan Presiden KFA Datuk Abdul Rahman Abdullah berkata Jawatankuasa Eksekutif sebulat suara membuat keputusan itu selepas meneliti kandungan surat Haji Muhammad Sanusi untuk meletak jawatan berkuat kuasa 15 Oktober ini. Jawatankuasa Eksekutif KFA telah membuat pertimbangan
dengan teliti dan mencapai kata sepakat pentadbiran Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi setakat ini cukup baik dalam mengurus takbir dan menyelesaikan beberapa isu berbangkit dalam persatuan. Pihak Jawatankuasa Eksekutif KFA merasakan tiada sebab kukuh untuk Yang Amat Berhormat Haji Muhammad Sanusi untuk meletakkan jawatan sewaktu pentadbiran beliau telah menyelesaikan beberapa permasalahan besar dan secara tidak langsung memberi motivasi kepada pasukan Liga Super Kedah untuk kini di tahap 2 pasukan terbaik di Malaysia. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mempenguruskan mesyuarat khas Jawatankuasa Eksekutif KFA bagi sesi penggal 2018-2022 di Al-Usta. Jelas Dato' Abdul Rahman antara sumbangan besar Haji Muhammad Sanusi semasa menerajui KFA ialah urus tadbir yang efisien, terutama dalam mengawal selia kewangan persatuan dan peruntukan persatuan. KFA juga telah berjaya mendapatkan kelulusan Persatuan Bola Sepak Malaysia FM bagi penswastaan kelab baru-baru ini yang membolehkan Kedah layak beraksi di pentas Liga Super musim 2021 dalam tempoh yang singkat. Dalam sukan badminton, legenda anak-anak sidik sudah terkenal dalam kalangan rakyat. Dalam sukan bola sepak, kita ada keluarga Saan. Wartawan Fahmi Muhammad Noor mendekati legasi popular ini. Nama Samsul, Syahrizal dan Syahrul memang tidak asing lagi buat peminat bola sepak tanah air terutama di Perak. Samsul memulakan karier sebagai pemain bola sepak dengan pasukan negeri kelahirannya Perak sebelum berhijrah ke Terengganu FA dan kembali semula ke Perak untuk 5 musim. Syahrizal pula selain Perak pernah menyertai beberapa pasukan lain antaranya Johor FC, Felda United dan Negeri Sembilan. Manakala Syahrul yang kini ketua pasukan Perak merupakan bekas pemain Harimau Muda B dan Harimau Muda A. Ketiga-tiga mereka pernah beraksi untuk pasukan kebangsaan. Ketika itu, kalau kita tahu sekarang tentang NFDP, mana program pembangunan bersifat negara, dulu pun ada juga program yang lebih kurang sama, cuma namanya dulu dipanggil Tunas Cemerlang. So saya antara batch yang pertama sekali, cuma tahun tu dibuat di Sekolah Menengah Gunung Rapat. So dari segi karier bola sepak sayanya, selepas saya di Sekolah Henderson, mana so saya terpilih untuk program pembangunan bola sepak tersebut. Bola sepak daripada umur 10 tahun. Time tu abang saya Syamsul saat dah yang mulakan karier. Jadi dari situ mula minat lah bola sepak. Waktu sekolah rendah main defense juga. Jadi bila masuk Sekolah Henderson tu striker tak ada. Jadi cikgu try. Try tu terus melekat sampai MSSM semua melekat sampai habis karier. Minat yang mendalam terhadap sukan bola sepak di samping sokongan keluarga antara pendorong kepada ketiga-tiga anak Saad ini menceburkan diri dalam sukan bola sepak sejak di bangku sekolah. Secara dia nak bagi semangat, dia tak akan cakap macam kau main bagus ke apa, tak. Dia akan cakap buruk saya. Dia nak bagi saya kuat untuk main bola sepak lah. So apa yang dia cakap tu selalu saya letak dalam fikiran saya. Saya berjaya dalam bola sepak pun mungkin dia lah salah seorang orang yang pertama yang beri saya kuat dan semangat untuk bertahan dan juga dalam karier bola sepak saya sendiri. Samsul dan Syahrul kedua-duanya bermain di posisi pertahanan, pernah membantu pasukan Perak memenangi Piala Malaysia. Berbekalkan pelbagai pengalaman yang ada, Samsul diberi tanggungjawab oleh Persatuan Bola Sepak Perak PAFA menggalas tugas sebagai pengarah teknikal PAFA. Bak kata pepatah, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Kini, legasi mereka diwarisi oleh 3 anak Samsul. Muhammad Syafiq, 19 tahun, Muhammad Haziq, 17 tahun dan Muhammad Taufik, 13 tahun. Kehebatan keluarga Saad ini diharap dapat dijadikan contoh untuk generasi akan datang supaya lebih ramai keluarga sukan dapat dilahirkan di Malaysia. Fahmi Muhammad Noor, Berita RTM. Moga kesinambungan ini dapat diteruskan lagi oleh keluarga Saan. Okey, kita teruskan dengan berita ini. Susulan kenyataan yang dikeluarkan pihak Kementerian Belia dan Sukan KBS, program sukan di bawah kendalian pihaknya dan agensi-agensi di bawahnya ditangguhkan sehingga 31 Oktober bagi mengawal penularan COVID-19. Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Dato' Ahmad Syapawi Ismail menyarankan kesemua atlet negara supaya kurangkan pergerakan dan pihaknya sedia membantu KBS dalam mengekang penularan wabak itu.
tersebut telah dikeluarkan untuk memastikan bahawa atlet negara dapat mengawal pergerakan dan tidak perlu dan dapat memberikan tumpuan fokus kepada latihan masing-masing di pusat latihan masing-masing. Jadi ini adalah bagi mengurangkan kemungkinan jangkitan ataupun membawa jangkitan COVID-19 dalam kluster sukan negara. Jadi saya harap bahawa dengan pematuhan atau mematuhi arahan ataupun garis panduan telah dikeluarkan, kita harap bahawa kita akan dapat membantu bersama untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 pada ketika ini. Menurut kenyataan yang dikeluarkan KBS semalam, semua program kendaliannya ditangguh, namun ia dikecualikan bagi latihan harian, sukan di bawah program latihan sepenuh masa MSN dan Persatuan Sukan Kebangsaan dengan mematuhi kawalan pergerakan dan pematuhan kepada SOP sepenuhnya. Semua atlet yang berlatih di MSN perlu mematuhi arahan kawalan atau larangan pergerakan keluar masuk asrama bermula Isnin ini hingga 31 Oktober. Pergerakan atlet hanya terhad kepada asrama dan tempat latihan termasuk gimnasium atau klinik mengikut jadual masa penjarakan fizikal dan mengikut SOP yang ditetapkan. Atlet, jurulatih dan pegawai yang menjalani latihan sepenuh masa dan menginap di asrama pusat latihan MSN adalah dilarang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sehingga 31 Oktober kecuali bagi kes kecemasan dan mendapat kebenaran daripada MSN. Kejohanan skuash kebangsaan kali ke-36. Lau Wee Wen dan Ivan Yuan berjaya mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan lawan masing-masing di arena Nicole David, Pusat Skuash Kebangsaan Bukit Jalil. Buat Wee Wen, ini adalah trofi peribadi kejuaraan kebangsaan keempat buat dirinya, manakala bagi Ivan ini adalah kali keempat juga pemain dari Selangor itu berjaya mempertahankan kejuaraan sejak 2017. Wee Wen yang berhadapan pemain nombor 2 negara Siva Sanggari dari Kedah diberikan tentangan hebat apabila tewas set pertama dengan 3-11. Wee Wen yang juga bekas pemain nombor 5 dunia berjaya bangkit 2 set berikutnya 11-7, 11-6 untuk mendahului 2-1. Namun Siva Sanggari yang juga juara edisi 2018 berjaya menunjukkan permainan memberangsangkan untuk menguasai set keempat, seterusnya mengheret perlawanan ke set penentuan. Di set akhir, meskipun ketinggalan 1-5 di awal set, Wee Wen berjaya bangkit untuk mengikat kedudukan 6 sama pada satu ketika, seterusnya menutup perlawanan dengan 11-9. Dalam aksi lelaki pula, juara bertahan Ivan Yuan memerlukan 48 minit untuk menundukkan pemain pilihan ketiga Muhammad Syafiq Kamal. Ivan berjaya mempertahankan kejuaraannya selepas menang straight set 11-8, 11-9 dan 11-6. Masing-masing membawa pulang RM4,000 dan juga piala kemenangan, sementara Muhammad Syafiq dan Siva Sanggari masing-masing menerima RM2,000. Penyanyi wanita popular tanah air Wani Hasrita dilapor menyertai organisasi isukan tempatan yang dikenali dengan nama Dingos Esports. Pengumuman itu dimuat naik di laman sosial Facebook Dingos Esports. Walau bagaimanapun, Dingos tidak memperincikan peranan penyanyi lagu Canggung itu dalam organisasi berkenaan. Ada pihak mengatakan Wani mungkin berperanan sebagai duta. Wani sebelum ini pernah memuat naik videonya di YouTube bermain permainan dalam talian PUBG Mobile. Perkembangan ini dilihat sebagai petanda positif isukan Malaysia berkembang dengan baik selepas beberapa artis turut menceburi bidang ini seperti Atu Zero, Caprice dan Yana Samsudin. Seorang lelaki dituduh mengancam seorang pegawai kerajaan setelah dia membawa ular sawa besar ke pejabat Jabatan Kerja Raya dan Perumahan Awam di Bandung, Indonesia. Lelaki dalam keadaan marah dilihat memaksa ketua jabatan yang ditemuinya memberikan kontrak pembinaan sambil reptilia berkenaan diletakkan di pangkuannya sepanjang masa. Polis telah menahan lelaki itu yang hanya dikenali sebagai J berusia 50 tahun di kediamannya pada Isnin dan menyelamatkan ular sawa berukuran 4 meter. Ini pula kisah seorang wanita bernama Hayley Tennant dengan rela hati meminta suaminya Matthew meninggalkannya. Tawaran tersebut dilakukan selepas wajahnya mengalami kecederaan teruk kerana terbakar ketika aktiviti perkhemahan bersama rakan pada Mei lalu. Bagaimanapun suaminya tidak menurutinya kerana menyatakan amat mencintai Hayley.
Lain pula di India apabila Kinar Yadav, 40 tahun, mendakwa isterinya Vimla, 35 tahun, berlaku curang dengan seorang jiran. Tragedi berlaku apabila dia berang melihat kemesraan isteri dan jiran lalu mengambil kapak menyerang lelaki berkenaan. Sempat melarikan diri, dia kemudian pulang semula dan memenggal kepala isterinya. Selepas itu, dia berjalan 3 km ke balai polis sambil membawa kepala isteri untuk menyerah diri. Peningkatan kes COVID-19 ketika ini mencetus kebimbangan pelbagai pihak termasuklah pemain industri kreatif. Mereka tidak sanggup berdepan PKP sekali lagi meski telah dibenarkan memulakan kerja-kerja penggambaran dan rakaman. Wartawan Mazliha Hamzah melaporkan. Mereka yang terlibat dalam penggambaran filem, drama, iklan dan rakaman lagu boleh dikatakan baru sahaja menarik nafas lega setelah dibenarkan kembali aktif mengikut norma baharu dan SOP yang ditetapkan kerajaan sejak Jun lalu. Kesan pandemik COVID-19 sememangnya meninggalkan impak besar dalam kalangan warga seni apabila mereka hilang punca pendapatan berikutan pelaksanaan PKP. Sebenarnya pada saya, walaupun sekarang ni COVID sedang meningkat, tidak menjadi isu untuk kita membuat penggambaran. Apa yang penting, kita kena jaga diri kita, di mana kita patut patuhi SOP. Kalau kita patuh, insya-Allah perkara ni tidak akan menjadi isu yang lebih besar lah. Sebab untuk memutuskan rangkaian COVID ni sebenarnya atas diri kita. No other people can help kita. Semuanya adalah kita. Kita tak boleh salahkan sesiapa pun dalam hal ni. Sebagai rakyat, melihat peningkatan kes COVID-19, apatah lagi kluster baharu bertambah, ia menimbulkan lagi keresahan. Mereka juga tidak mahu wujudnya kluster dalam kalangan warga seni yang sudah pasti kebenaran penggambaran akan ditarik semula. Memang benda tu saya takut bukannya sekarang ni, tapi daripada awal dulu lagi. Apabila kita dengar kat tempat lain, kita pun dah bimbang kerana benda ni sebenarnya. Tapi kebimbangan itu pada saya kita memang boleh bimbang, kita boleh takut, tetapi dalam masa yang sama kita kena ikhtiar. Ikhtiar itu pertama sekali inilah dia, kita jaga SOP itu ikhtiar lah, yang menunjukkan bahawa kita tidak sombong dengan apa yang Allah turunkan. Walaupun kita tahu bahawa itu memang Allah turunkan, tetapi kita kena ikhtiar cari kata orang jalan untuk mengelakkannya kan. Ya, kita sedia maklum keadaan kes sekarang semakin meningkat dan saya cukup risau sebab kebanyakan daripada kita memang tidak mengharapkan tak boleh nak handle, tak boleh nak pikul kalau terjadinya sekali lagi MCO buat kali kedua, PKP buat kali kedua ni kan. Tapi jika itu yang memerlukan kita untuk duduk di rumah, sekiranya kes makin meningkat, maka itu yang perlu kita tempuh jugalah. Kita harus berfikir jangka masa panjang. Ya, memang sakit, tapi saya mengharapkan kes turun dengan drastik, dengan segera supaya kita boleh terus mencari rezeki untuk keluarga, mudah-mudahan. Sektor industri kreatif dibenarkan beroperasi bermula 10 Jun lalu. Antara SOP yang dikeluarkan ialah mereka perlu menyediakan protokol di tempat kerja yang meliputi pengawasan penyakit dan pencegahan penyebaran jangkitan mengikut SOP yang ditetapkan KKM. Laporan Mazliha Hamzah untuk Berita RTM. Bagi menampung keperluan kos Pusat Tahfiz Al-Ulia Ipoh, sebuah mini album berjudul Bismillah telah dilancarkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Tahfiz berkenaan, Ustaz Azhar Latif berkata, usaha menjayakan album tersebut mendapat kerjasama pemuzik terkenal Mohardiman Ismail atau Moha dan Along Exist. Sebanyak 5 buah lagu yang didendangnya dihasilkan bersama rakan lain bertujuan memberi nasihat kepada golongan muda. Sebuah lagu yang dihasilkannya juga ditujukan kepada anaknya yang merupakan autism berjudul Anugerahmu.
hasil inisiatif awal saya dan Encik Razman Abdul Hamid untuk menghasilkan sebuah album bagi pencarian dana Pusat Tahfiz Al-Ulia. Kerana saya ada seorang anak yang autism dan saya tulis lagu Anugerahmu ini sebagai satu, kita katakan, luahan isi hati seorang ayah yang mempunyai anak autism, dan bukan luahan yang berbentuk negatif tetapi satu tanda kesyukuran, satu nikmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ini terdapat 60 pelajar di pusat tahfiz tersebut dan beliau berharap penjualan album mini itu dapat menampung kos penyediaan keperluan pelajar, penyelenggaraan serta bayaran gaji guru. Sesiapa yang berminat untuk membeli album mini Bismillah boleh mendapatkan maklumat di laman sosial Facebook Tahfiz Al-Ulia. Baik, berita perdana edisi 11 Oktober berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus patuhi SOP PKPP bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Juga penting untuk elak 3S, kawasan sesak, tempat sempit dan sembang dekat. Amalkan penjarakan fizikal dan pakai pelitup separuh muka. Assalamualaikum. Salam sejahtera.